ilmu perbandingan agama. Dalam pertemuan yang lepas saya ada sebutkan apa yang disebutkan oleh Bible yang selari dengan Al-Quran, selari dengan ajaran Islam, tetapi tidak diamalkan oleh orang Kristian. Mungkin ulang sepintas lalu tentang Bible ini, supaya saya ulang-ulang ni supaya tuan-tuan ingat, ya. Tetapi hari ini saya tak tulis semua direct pada saya tanya tuan-tuan dulu, ya. Dalam pertemuan yang lepas saya jelaskan tentang kitab Bible. Okay, Bible terbagi pada dua. Apa dia? Bible terbagi pada dua. Just ulangan. Dan saya nak tuan-tuan yang bagi jawapan ni. Okay. Apa dia? Bible terbagi pada dua. Yang pertama apa dia? Old Testament. Perjanjian lama. Old Testament. Ataupun dalam bahasa ada marker pen lagi tak? Dalam bahasa Melayu perjanjian lama. Ada marker pen yang lain? Takut marker habis. Yang kedua, New Testament. Perjanjian baru. Yang ni saya keluar balik tadi sebab ini dia Bible yang banyak disebarkan di Malaysia. Dia Bible yang tak lengkap, hanya New Testament saja. Ni hanya New Testament, ya. Hanya New Testament saja. English dengan saya tak tahu, English dengan Mandarin. Manakala Bible yang ni Bible yang lengkap, Old Testament dengan New Testament. Sebabnya saya dah jelaskan lepas, insya-Allah nanti saya tunjukkan kenapa yang ni banyak disebarkan di Malaysia berbanding yang ni. Okey. Old Testament terbagi pada 3 buku. Jazakallah khairan. Old Testament terbagi pada 3 buku. Yang pertama apa dia? Yang kita belajar dalam bab tauhid ni. Apa dia? Kitab yang wajib kita ketahui. Pertama, Taurat. Okay, Taurat. Okay. Yang pertama Taurat. Yang kedua, Zabur. Zabur ada, okey. Tak apalah, Taurat ni tuan-tuan tak boleh nak lupa. Yang dua ni mungkin terlupa sebab kita tak biasa. Okey. Yang kedua ialah Nabiim. Yang ketiga Kutubim. Dan orang Yahudi tidak memanggil kitab mereka sebagai Old Testament, sebab if there is an Old Testament, there should be a New Testament. Kalau di sana ada Old Testament, mesti ada New Testament. Ini penjenamaan ataupun nama yang diberikan oleh orang Kristian. Manakala orang Yahudi memanggil kitab mereka dengan nama Tanakh. Tanakh ini daripada perkataan ni, Taurat, Nabiim dan Kutubim. Okey. Manakala kitab Zabur ada di dalam Kutubim. Taurat, yang ni tak nak saya kena tulis lah. Saya yakin ramai kalangan tuan-tuan tak ingat. Taurat ada 5 buku. Yang pertama Genesis, ataupun dalam bahasa Melayu panggil Kejadian. Yang kedua Exodus, Keluaran. Yang ketiga Leviticus. Yang keempat Numbers. Ini bukan nombor ekor. Ini bilangan, diterjemahkan dalam bahasa Melayu bilangan. Okay. Genesis, Kejadian, cerita tentang kejadian alam ini, cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, anak-anak Nabi Adam ada dalam Genesis. Okay. Last kali Deuteronomy. Okay, ini Taurat. Soalan yang ada berlegar dalam minda tuan-tuan, apakah Taurat ini sama dengan Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa AS?
Jawapannya Al-Quran dah jelaskan, mereka telah pun mengubah kitab ini. Namun demikian, dalam Taurat ni masih ada lagi perkara-perkara yang benar. Sebab tu Rasulullah SAW bagi tahu, la tusaddiquhu wa la tukadzibhu. Jangan kamu nafikan dia dan jangan kamu iakan dia. Kita nafikan takut-takut dia betul, kita iakan takut-takut dia salah. Melainkan segala yang ada ini selari dengan Al-Quran yang saya akan jelaskan sebahagiannya hari ini. Okey. Kutubim, di antara kitab dalam kutubim ialah yang panggil Sam, ataupun dalam bahasa Melayu panggil Mazmur, dalam bahasa Arab Zabur, ada dalam kutubim. Manakala Nabi'im adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya Bani Israel. Antaranya kitab pada Nabi Yahya, kitab Nabi Zakaria, kitab Nabi Al-Zaki, kitab Nabi Daniel, kitab Nabi Yaqub, kitab Nabi Lut dan sebagainya. Dan kutubim adalah himpunan hikmah-hikmah dan juga syair-syair yang menjadi panduan bagi orang Yahudi. Ini Old Testament. Saya ulang balik supaya lekat balik pada tuan ya. Ulang-ulang ilmu ni kalau sekali mungkin kita hanya sekadar tahu ya. Yang kedua baru nak faham. Yang ketiga baru boleh hafal. Sebab tu kenapa kadang-kala buku ni, satu buku kita kena baca berulang-ulang kali. Terutamanya buku yang ada kita kena hafal dalil. Kalau sekadar ilmu mungkin baca sekali kita boleh dapat ilmu, tapi untuk kita menghafal dalil-dalilnya tak cukup baca sekali. Baik. New Testament ataupun Perjanjian Baru. Perjanjian Baru pun ada 3 buku juga. Yang pertama Gospel ataupun yang kita panggil apa dia? Gospel dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu panggil Injil. Orang Melayu panggil Injil, Gospel. So dalam Bible ini mengandungi Taurat, mengandungi Zabur, mengandungi Injil. So Injil ada 4 buku penting, 4 buku Injil. Apa dia? Yang pertama Matthew. Yang kedua Mark. Yang ketiga Luke. Yang keempat John. Dan ini tak sama dengan yang ini. Ini surah Genesis, surah Exodus, seperti mana surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Hud, surah Maryam. Namun yang ini bukan Injil surah Matthew, Injil surah Mark, bukan. Ini adalah Injil yang ditulis oleh Mark, Injil yang ditulis oleh Luke, Injil yang ditulis oleh John. Keempat-empat orang ini hidup pada zaman yang berbeza menulis Injil. Pada tahun 325 Masihi di Council of Nicaea, mereka membawa 70 Injil dalam konsil ini. Dalam konsil ini mereka memutuskan Injil yang boleh diterima, yang diterima pakai oleh orang Kristian hanya Injil yang 4 ni. Yang lain wajib dihapuskan. So Injil Barnaba yang baru ditemui beberapa tahun yang lepas ada di Turki, Injil Barnaba. Dan di antara kandungan utama Injil Barnaba menyatakan bahawa Jesus tidak mati di tiang salib. Tapi kalau tentang ketuhanan Isa ataupun manusia, Jesus bukan Tuhan, sama ada Tuhan atau manusia, cukup dengan Bible ni kita boleh berhujah. InsyaAllah hari ini saya akan jelaskan tentang the nature of Jesus, whether he's human being or God, apakah dia manusia ataupun Tuhan. Okay. Yang kedua ialah tulisan Saint Paul. Tulisan Saint Paul. Tulisan Saint Paul antaranya Acts, Roman dan sebagainya. Surat-surat yang Saint Paul hantar pada beberapa kawasan. Tetapi
idea ataupun intipati ajaran Saint Paul ni ada dalam Acts. Ingat kembali, Saint Paul adalah orang yang bertanggungjawab mengubah ajaran Nabi Isa AS. Sehingga kan Hans Kong menyatakan bahawa Saint Paul is the real founder of Christianity. Saint Paul sebenarnya adalah pengasas agama Kristian, bukan Nabi Isa AS. Dan yang ketiga, tulisan pengikut Jesus. So berarti ayat yang saya baca dalam surah Ali Imran ayat 48 pada bulan lepas, wa yu'allimuhul kitaba wa yu'allimuhul al-kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah SWT mengajar Nabi Isa AS Al-Kitab, iaitu Nabiim, Al-Hikmah, iaitu Kutubim, At-Taurat, kitab Taurat, wal Injil, Gospel. So, daripada seluruh Bible ini, daripada surah Bible ini, daripada sini ke atas, yang diajarkan kepada Nabi Isa AS, yang dibawa oleh Nabi Isa AS kepada pengikutnya daripada sini ke atas. Berarti daripada ajaran Nabi Isa AS, ajaran Nabi Isa AS hanya sampai sini saja. Yang ini tidak termasuk. Yang ini tak termasuk. Manakala Injil ataupun kat sini tema the Holy Bible, yang ini hanya New Testament, tak ada Old Testament. So kalau kita nak lihat Injil, yang kita dok kata Injil, sampai sini saja Injil. Yang ini tidak termasuk dalam Injil. Ya, yang ini dikatakan gospel. Orang Inggeris panggil gospel. Yang ini adalah tulisan Saint Paul. Sebahagian besarnya adalah tulisan Saint Paul, orang yang bertanggungjawab menyelewengkan ajaran Nabi Isa AS. Okey, baik. Sekarang kita lihat, apakah ajaran Bible yang selari dengan Al-Quran? Dan sebahagiannya itu tidak diamalkan oleh orang Kristian. Dalam pertemuan yang lepas saya dijelaskan tentang daging babi, kan Bible menjelaskan daging babi ini haram. Ada dalam Leviticus, ada dalam Deuteronomy. Saya petik dua ayat dalam Leviticus, dalam Deuteronomy menyatakan bahawa daging babi, bangkainya, kulitnya, dagingnya tak boleh makan, bangkainya pun tak boleh disentuh. Ada dalam Bible. So, okay. Jadi kalau kita ada kawan Kristian, kalau tuan-tuan nak bincang, gunakan ayat ini. Kenapa kamu makan daging babi? Sebab dalam Bible babi adalah haram. Boleh rujuk dalam Leviticus chapter yang ke-11 ayat yang ke-7, ataupun Deuteronomy, Deuteronomy yang ni, yang bawah nombor 5 ni, Deuteronomy ataupun dalam Deuteronomy chapter yang ke-14 ayat yang ke-8. Kemudian yang kedua, saya jelaskan tentang syariat khatan. Khatan dalam Bible, dalam Old Testament, dalam Genesis menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim AS berkhatan. Nabi Ibrahim berkhatan ketika umur 99 tahun. Dan not only that, Nabi Ibrahim menyatakan bahawa mereka yang tidak berkhatan, any male who has not been circumcised will not longer be considered of my people. Orang yang tidak berkhatan tidak dianggap sebagai umatku. Ini dalam Genesis. Manakala dalam Luke
menjelaskan bahawa Nabi Isa alaihissalam dikhatankan pada hari yang ke-8. Nabi Isa alaihissalam dikhatankan pada hari yang ke-8. Taib. Untuk makluman tuan-tuan, syariat khatan tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam ayat Quran yang memerintahkan umat Islam berkhatan. Syariat khatan ada dalam hadis Nabi. Okey. Hari yang ketiga kita lihat tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang Nabi Isa alaihissalam, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Apa yang Al-Quran kata tentang Nabi Isa, apa yang Jesus kata tentang Nabi Isa alaihissalam. Terus saya mulakan dengan Al-Quran dulu lah, sebab orang Islam mudah, saya mulakan dengan Al-Quran dulu. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat menjelaskan bahawa Nabi Isa alaihissalam merupakan Rasul yang Allah utuskan pada Bani Israel. Dalam surah Ali Imran ayat 49 berbunyi, wa rasulan ila bani Israel inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku adalah Rasul yang Allah utuskan ila bani Israel. Jadi Nabi Isa alaihissalam dihantar ke Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia, hanya Bani Israel. Siapa dia Bani Israel? Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yaqub. Yaqub dipanggil Israel. Dia ada 12 orang anak. 12 orang anak itulah yang dipanggil Bani Israel. Jadi Nabi Isa alaihissalam diutuskan khas untuk keturunan Bani Israel itu. Bukan untuk orang Cina, bukan untuk orang India, bukan untuk orang Iban, bukan untuk orang Melayu. Hanya untuk Bani Israel. Sama ada dalam Bible maupun dalam Al-Quran menegaskan perkara ini, bahawa Nabi Isa alaihissalam diutuskan pada Bani Israel. Okey, kita lihat dalam surah Ali Imran dulu. Wa rasulan ila bani Israel. Ayat yang saya bacakan di ayat 48, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah mengajarkan pada Nabi Isa alaihissalam al-hikmah, iaitu Nabiim, Al-Kitab, Nabiim, Al-Hikmah, Kutubim, At-Taurat, Kitab Taurat, wal Injil, Gospel, wa rasulan ila Bani Israel, dan diutuskan sebagai seorang Rasul kepada Bani Israel. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sungguhnya aku telah pun datang kepada kamu membawa ayat-ayat dari Tuhan kamu. Ayat-ayat iaitu 4 perkara tadi. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan Nabi Isa sebagai Rasul. Bila dia sebagai Rasul, berarti dia bukan Tuhan. Kita lihat perbincangan orang Kristian tentang nature, tabiat Nabi Isa alaihissalam ini. Dalam surah Saf ayat yang ke-6 berbunyi, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini dalam surah As-Saf. Dan ingatlah ketika mana Nabi Isa AS menyeru kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab Taurat yang ada pada kamu. Untuk makluman tuan-tuan, nama lain bagi kitab nama lain bagi kitab ini, kadang-kala orang Yahudi panggil Taurat secara general. Taurat Moses, Taurat pada Nabi Musa, Taurat pada nabi-nabi yang lain. Jadi dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan tentang Taurat. Demikian juga dalam surah Ali Imran Allah ada sebutkan tentang Taurat juga. Dalam ayat yang ke-50 tak salah saya cuba rujuk balik. Dalam ayat ke-48 dijelaskan kesemuanya, ke-4 perkara tadi. Tetapi dalam ayat ke-50 tak salah.
Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Ini dalam ayat yang ke-50. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan membenarkan kitab Taurat yang ada depan kamu. Yang atas tadi sebutkan ayat 48 sebutkan keempat-empatnya. Dalam surah Saf pun sebutkan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, membenarkan kitab Taurat yang ada depan kamu. Wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberikan kabar gembira tentang kedatangan nabi akhir zaman bernama Ahmad. So, ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Isa diutuskan sebagai rasul. Sebagai rasul. Apa yang difahami oleh orang Kristian? Apa yang diajar oleh gereja? Gereja menyatakan bahawa our God is one God, but they are in Trinitarian form. Tuhan kami adalah satu Tuhan, tapi dalam bentuk tiga Tuhan. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. But they are not three God, they are one God. Bapa ni Tuhan, Anak ni Tuhan, Rohul Kudus Tuhan. Tetapi mereka bukan tiga Tuhan, mereka adalah satu Tuhan. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kalau boleh faham, hebatlah. Saya sendiri tak boleh nak faham. Tanya orang-orang Kristian pun mereka susah nak mentakrifkan perkara ini. Bila saya buat student pergi gereja, tanya padri-padri, biasanya padri akan jawab, brothers and sisters, this is a matter of iman, just believe it. No question asked. You cannot understand it. Ini adalah masalah keimanan, terima je, tak perlu nak tanya, sebab kita tak boleh nak faham. Perkara yang lebih sukar untuk difahami lagi ialah bila menyatakan bahawa the Father is separated, the Son is separated, the Holy Ghost is separated, but they are not three separated God, they are one God. Bapa adalah Tuhan yang berasingan, Anak adalah Tuhan yang berasingan, Rohul Kudus adalah Tuhan yang berasingan. Tetapi mereka bukan tiga Tuhan yang berasingan, mereka adalah satu Tuhan. Bengong sikit tak faham lah. Tapi inilah akidah majoritas masyarakat dunia. So nak gambarkan bahawa akidah ini akidah yang diterima pakai oleh masyarakat dunia. Dan pada tahun 325 Masihi, di Council of Nicaea, di Council of Nicaea, sekarang di Turki, mereka memutuskan bahawa inilah akidah rasmi bagi orang Kristian, akidah Trinity. Dan untuk makluman tuan-tuan, akidah Trinity bukan akidah yang baru. Konstantin yang menjadi host dalam konsil ini tidak beragama Kristian, tetapi dia berpegang pada akidah Trinity juga. God the Father, God the Mother, God the Son. Dan akidah Trinity ini wujud dalam beberapa agama yang lain. Hatta dalam agama Hindu, kewujudan Trinity ada. Dalam agama Hindu, Trinity dalam bentuk macam ni. Brahmin, Tuhan pencipta. Shiva, Tuhan protector. Vishnu adalah Tuhan destroyer. Tuhan pencipta, Brahmin, Tuhan yang menjaga alam ini, kemudian Tuhan yang mendatangkan malapetaka. Tetapi bezanya kat sini, ini adalah tiga Tuhan yang berbeza-beza. Bukan Tuhan yang sama. Cuma dalam yang ini dipanggil Trimurti. Dalam agama Kristian dipanggil Trinity. Cumanya mereka katakan mereka ini tiga Tuhan tapi satu. Tiga dalam satu. 1 plus 1 plus 1 equal to 1. Satu campur satu adalah
Satu. Macam mana? Allah alam, tak tahu nak katanya. Cumanya apa yang Bible sebenarnya cakap tentang Nabi Isa AS? Okey, kita lihat ya. Apa yang Bible cakap tentang Nabi Isa AS? Dalam Bible menjelaskan bahawa Nabi Isa adalah seorang manusia, utusan Allah SWT. Saya petik kata-kata dalam Matthew. Matthew ni bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu panggil Matthews. Dalam Matthew, okay. Dalam Matthew, saya petik dalam John dulu. Dalam John chapter yang ke-7 ayat yang ke-40. Many of these people therefore, when they heard this saying, said, of a truth, this is the prophet. Apabila orang mendengar ucapan Nabi Isa AS, lalu mereka berkata, memang betul ini adalah seorang Nabi. So mereka menyatakan, this is the prophet. Ini dalam Bible, referring to Nabi Isa AS. Jadi Nabi Isa AS ialah seorang Nabi. Sebab itu kalau tuan-tuan bertemu dengan orang Kristian, cakap, we believe in Jesus, we respect Jesus, and we as a Muslim, we respect Jesus because Jesus is one of our messenger. Kami sebagai orang Islam, kami menghormati Jesus. Kami meyakini bahawa Jesus adalah salah seorang Nabi yang Tuhan utuskan, seperti mana ada dalam Bible. Seperti mana ada dalam Bible. Dan dalam John chapter yang ke-17 ayat yang ke-3 jelas menyatakan bahawa, dalam John chapter yang ke-7 ayat yang ke-40 jelas menyatakan, this is the prophet. Ini adalah seorang Nabi. Okey, dalam chapter yang ke-17 ayat yang ke-3 berbunyi, the eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ, whom you sent. The eternal life, kehidupan yang kekal abadi, berarti knowing you, mengenali kamu wahai Tuhanku, the only true God, satu-satunya Tuhan yang benar, and knowing Jesus Christ, whom you sent, dan mengenali Jesus Christ, Rasul yang kamu utuskan. Utusan kamu ataupun utusan kamu, yeah? So kedua-dua ayat ini cukup jelas menyatakan Jesus sebagai utusan Nabi. Jesus adalah utusan Allah SWT, Nabi utusan Allah SWT. Okay. Chapter ke-17 ayat yang ke-8 dalam John chapter ke-17 ayat ke-8. Tadi ayat yang ketiga, Jesus menjelaskan, I gave them the message that you gave me, and they receive it. They know that it is the truth, that I come from you, and they believe that you send me. They believe that you send me. I gave them the message. Aku dah sampaikan message yang kau berikan padaku, ya Allah, that you gave me, message yang kau berikan padaku, and they receive it. Dan mereka menerima message ini, mereka menerima risalah ini. They know that it is the truth. Dan mereka mengetahui bahawa ini adalah satu kebenaran, that I have come from you, bahawa aku datang kepada kamu, and they believe that you send me. Dan mereka percaya bahawa engkau telah mengutuskanku. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, they believe that you send me, wa yusaddiquna annaka qad arsaltani. Arsaltani maksudnya Rasul. Dalam bahasa Arab, arsal, send tu maksudnya somebody being sent lah, Rasul. Rasul perkataan arsala yursilu, daripada rasala, arsala yang diutuskan. Jadi Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Matthew
chapter yang ke-15, ayat yang ke-24. I was sent only to help the people of Israel, God's lost sheep, not to Gentile. Ketika mana orang meminta pertolongan Nabi Isa alaihissalam, lalu Nabi Isa berkata, I was sent only to help the people of Israel. Aku diutuskan hanya untuk membantu orang Israel. Jadi kesemua ayat ni tuan-tuan, umat sekalian, adalah dalil yang jelas bahawa Nabi Isa adalah utusan Allah. Nabi Isa adalah Nabi yang Allah utuskan pada Bani Israel. Saya bawa dalil pada Al-Quran dan saya bawa dalil pada Bible sendiri. Bawa Bible. Kalau kita lihat dalam Old Testament yang atas tu, Old Testament tidak ada cerita tentang Jesus. Sebab Old Testament diturunkan sebelum Jesus. Jadi mau tidak mau kita kena rujuk dalam New Testament. Ni New Testament. Walaupun kat sini ada New Testament, tapi kat sini hanya New Testament. New Testament yang membicarakan tentang Jesus sebagai seorang rasul. Namun demikian, dalam Old Testament ada banyak ayat yang membicarakan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya berhenti kat ni dulu. Ada apa nak tanya? Ada soalan? Sebab kalau saya berhenti pukul 9 nanti soalan lanjut sangat, lewat sangat. Okey, ada soalan? Kalau tak ada yang tanya, biar saya tanya. Sempat saya minum dulu. Any question? Ada apa soalan? Tuan-tuan sekalian, saya dah cerita beberapa perkara tentang Bible ni. Saya dah beberapa ayat dalam Bible saya bawa. Tuan-tuan dah tengok saya buka Bible. Dalam pertemuan yang lepas, saya tak baca pada nota saya baca pada sini. Nak buktikan bahawa saya baca Bible, bukan saya baca nota. Cuma malam ni untuk jimat masa saya baca nota. Tapi semuanya ada kat Bible. Mungkinlah yang ni sebahagiannya bukan daripada King James Version. Yang ni King James Version. Okey. Yang saya ambil yang ni lah okey, dalam John chapter yang ketiga. John chapter 17 ayat yang ketiga. Cuma kadang takut yang version lain bunyinya lain. John chapter 17 ayat yang ketiga. Okey, saya baca. Ini per Bible Bible yang lain. Saya baca pada Bible sendiri. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Oh, ini lagi clear. Yang tadi saya baca tak clear tau. Tadi bunyinya cuba tengok And the eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. Yang kat sini, okay. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Dan ini adalah kehidupan yang kekal abadi, di mana mereka mungkin mengenali may know you, mereka mengenalimu, the only true God, satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau Jesus itu sebagai Tuhan, dia tidak katakan satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi oleh kerana menyatakan mengenali Allah, the only true God, satu-satunya Tuhan yang benar, kemudian bercakap tentang Jesus lepas tu, berarti Jesus is not God. Tambah lagi bila dia menyatakan bahawa
and Jesus Christ whom you have sent, dan Jesus Christ Rasul yang kamu utuskan. Okey. Ada perbezaan sikit. Okey. Saya lihat saya ambil yang lain pula. John chapter 17 ayat yang ke-8. For I have given to them the words which you have given me, and they have received them, and they know surely that I come from you, and they have believed that you sent me. Walaupun ayatnya berbeza, ayat yang ni lebih jelas, ya. Yang lebih jelas. Saya terjemahkan balik. For I have given to them the words which you have given me. Sungguhnya aku telah pun berikan, sampaikan pada mereka ayat-ayat yang telah kau sampaikan padamu. And they have received them, dan mereka telah pun menerima ayat-ayat ini. And have known surely, dan mereka telah pun mengetahui sebenar-benarnya, that I come from you, dan aku datang daripadamu ya Allah. And they have believed that you send me, dan mereka percaya bahawa engkau telah mengutuskan aku. Okay. Bible ni saya dapat di Sabah. Saya pergi Sabah sebelum puasa hari tu, duduk kat satu hotel. Kat hotel tu hotel 2 bintang je pun, 2 bintang atau 3 bintang lah. Biasanya Bible kalau di Semenanjung ni hanya hotel 5 bintang yang memberikan Bible. So saya cakap dekat management semua orang Melayu, orang Muslim, nampak muka orang Muslim lah, perempuannya pakai tudung. Tapi dia kata, okey, boleh tak saya minta izin, minta kopi ni. So dia bagi, lepas tu saya ambil. Tuan-tuan kalau jumpa Bible, no harm to read. Sekarang saya dah baca beberapa ayat Bible. Siapa yang dengar ayat-ayat dalam Bible yang saya baca ni, tuan-tuan semangat gila-gila nak jadi orang Kristian, ada tak? Nak murtad masuk Kristian, ada tak? Ada, tak ada kan? Lebih jelas, lebih clear bahawa Bible ni banyak lagi kitab, banyak lagi ayat-ayat Allah SWT, banyak lagi kebenaran-kebenaran yang membenarkan tentang agama Islam. So tentang khatan, orang Kristian tak berkhatan, kita yang berkhatan. Tentang babi, kita tak makan babi, orang Kristian makan babi. Tentang Nabi Isa AS, kita percaya Nabi Isa AS adalah Rasulullah. Bible menyatakan bahawa Nabi Isa adalah pesuruh Allah. Tetapi orang Kristian menyatakan bahawa Yesus adalah salah satu 3 Tuhan. Ada soalan? Tak ada? 6, Tuan. Agama Kristian. Macam mana orang Melayu boleh terpengaruh dengan agama Kristian? Kebanyakan orang murtad masuk Kristian ni, yang pertama, salah satunya sebab bantuan keuangan, duit. Ada kes di Setiawangsa, saya dah cerita dah kes ni. Di Setiawangsa, satu family murtad sebab desakan keuangan. Apabila gereja bagi bantuan, akhirnya mereka rasakan bahawa yang banyak membantu mereka adalah Tuhan gereja. So akhirnya mereka masuk Kristian. Bila mana saudara-saudara mereka ajak mereka kembali pada Islam, soalannya, mana Tuhan, mana Allah masa aku susah? Yang bantu aku gereja. Okay, itu number 1, masalah kewangan. Ini real story. Banyak negara-negara yang miskin, orang masuk Kristian ni di kalangan orang miskin sebab keuangan. Yang kedua, orang masuk Kristian bukan mengkaji kebenaran agama Islam, tetapi salah faham yang ditimbulkan oleh orang Kristian. Antaranya yang pernah saya jelaskan dahulu. Ini di antara killing question, ataupun bagi orang yang tahu dia bukan killing question, tapi adalah satu syubhah, satu apa syubhah dalam bahasa Melayu satu, dalam bahasa Arab panggil syubhah, tak apa saya jelaskan syubhahnya bentuknya ni. Nanti saya tak tahu apa panggil bahasa Melayu.
satu salah faham yang ditimbulkan oleh orang Kristian. Contohnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia hinggalah mereka mengucap la ilaha illallah. Apabila mereka mengucap la ilaha illallah, akan selamatlah darah mereka, akan selamatlah harta mereka. Okay. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk bunuh semua manusia, melainkan bila mereka masuk Islam. Tapi Jesus datang untuk menyelamatkan semua manusia. Jesus was a savior. Jesus sanggup dirinya mati di tiang salib semata-mata untuk menyelamatkan manusia pada api neraka. Jesus sanggup menggadaikan nyawanya semata-mata untuk melihat manusia masuk syurga. So mana lebih baik, Jesus ke Muhammad? Muhammad datang untuk bunuh manusia, Jesus datang untuk menyelamatkan manusia. Siapa lebih baik? Jesus. So, welcome to Christianity. Ini number one. Muhammad kata, potong tangan orang yang mencuri. Lau kana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya. Orang mencuri kena potong tangannya. Orang berzina kena rotan. Kalau dia dah kahwin, kena rejam sampai mati. Manakala Jesus kata, forgive those who make mistake to you. Sayangi orang. Sayangi orang. Sebab agama ini adalah agama kasih sayang. Muhammad suruh jatuhkan hukuman, Muhammad suruh hukum, Jesus suruh maafkan. Muhammad suruh laksanakan hukuman, Jesus kata sayangi orang ramai. Mana lebih baik, Jesus atau Muhammad? Jesus. Dalam Islam kita percaya Jesus masih hidup, betul? Betul tak? Dan di antara tanda kiamat, Jesus akan turun ke muka bumi ini membawa penyelamat. Muhammad dah mati, Jesus masih hidup. So kita nak ikut Jesus atau tidak? Kalau kita perlu ikut Jesus, bila dia turun nanti, Muhammad dah tak ada, kita perlu ikut Jesus kan? Betul? So kalau kita perlu ikut Jesus, bila Jesus turun nanti, kenapa tidak kita ikut sekarang? Sebelum dia turun. So lebih baik kita ikut sekarang. Bila dia turun nanti, kita hanya teruskan je. So ikut Jesus ke ikut Muhammad? Ikut Jesus kan? Menyebabkan ramai orang masuk Kristian. Antara yang menggunakan hujah ini, seorang yang pernah mengislamkan ramai orang Kristian, kemudian murtad, kemudian sekarang ini mengkristiankan ramai orang Islam, namanya Saifuddin Ibrahim di Indonesia. Ini di antara hujah-hujah yang dia selalu cakap. Jadi kalau orang yang tak ada ilmu, dengar cakap itu, betul juga, betul lah, akhirnya masuk Kristian. Ya, wallah. Itu sebahagian. Ada beberapa lagi syubhat. Syubhat ini salah faham. Syubhat ini bahasa Melayu pun dikatakan salah faham yang ditimbulkan oleh orang Kristian. Yang ditimbulkan oleh orang Kristian. Contoh yang lain, apa yang dalam Quran ni banyak dalam Bible, Muhammad ni ciplak je Bible. Ini di antara perkara yang cukup masyhur di barat. Quran is nothing but judo Christianity. Quran hanyalah ciplakan kitab orang Yahudi. Jadi kalau ciplakan saja, kenapa kita nak ikut ciplakan? Kita ikut yang asli. Asli ikut ajaran Jesus. Wallahu a'lam. So ni antara soalan-soalan maut yang mereka selalu tanyalah tuan-tuan, ataupun perkara yang ditimbulkan syak wasangka ataupun keraguan. Syubhat ni keraguan-keraguan yang ditimbulkan kepada orang Islam. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya berhenti setakat ni lah, dekat pukul 9. Nah. Ada dalam Bible. That's why kenapa di Mekah, soalan dia, dalam Bible ni, dalam Old Testament ni, ada tak tentang hukum qisas? Ada dalam Bible.
Hukum zina ada dalam Bible. Sebab itulah ketika mana Rasulullah SAW berada di Madinah, orang Yahudi, ada seorang Yahudi berzina. Ada seorang Yahudi berzina. Lalu Rasul kata, kami hukum dengan kitab kamu. Lalu dibawa kitab, tunjukkan dalam kitab kami tak ada pun. Tapi kat bawah tu ditutup. Ditutup bahagian bawah tu. Rasulullah SAW angkat tangan tu. Kemudian Ali baca, itulah hukuman orang zina. InsyaAllah akan datang saya bawa hatta 10 commandment yang ada dalam Deuteronomy ni, dalam Deuteronomy 10 commandment, di mana ialah perintah yang diturunkan pada Nabi Musa AS di Bukit Sinai. Antaranya jangan berzina. Jangan berzina, jangan berbohong, hormat mak bapak. Ini adalah 10 commandment. 10 commandment saya dah pernah baca dahulu. Ya. Dan tentang hukuman-hukuman ada dalam Bible, insya-Allah nak letak saya boleh detailkan kemudian. Apakah dia hukum mencuri, hukum kisas, pukul balas pukul dalam Al-Quran, itu pada Bible. Al-anfu bil anfi wal juruh qisas. Kalau luka mulut kita tumbuk orang, kita kena tumbuk balik bagian mulut dia. Kalau tangan dengan tangan, wajuru kisas dan sebagainya dengan kisas. Baik, insya-Allah yang tu pendetalan sebab kemudian. Ya. Hukuman ada dalam kitab ini. Wallahu alam. Cukuplah sekarang ni tuan-tuan. Pukul 9 dah. Mohon maaf atas kelemahan yang ada, kekurangan yang ada. Saya ajar Bible ni bukan untuk tuan-tuan ikut kitab Bible, tapi buku minda kita supaya kita lebih ada semangat untuk berdakwah pada orang bukan Islam. Li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun lakum minad dunya wa ma fiha. Kalau Allah bagi hidayah pada seorang disebabkan kamu, lebih baik pada dunia dan sekali isinya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita akhir majlis tasbih dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.